Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada anda semua. Rakan-rakan yang saya hormati di media sosial, tak kira di mana anda berada lah. Baik. So, hari ini berapa mana telefon? Hari ini 22 hari bulan Jun 22 06 2021 bersamaan dengan hari Selasa. Okey, saya mendoakan semoga anda semua, rakan-rakan sekalian, sentiasa dalam rahmat Allah dan dijauhi daripada musibah dan juga perkara yang uh, tidak kita inginilah. Alright, okey. Itu dia. So, sebagai permulaan bicara, of course macam biasa nak memperkenalkan diri lah. Okey, nama saya adalah Nur Azlan bin Haji Abdul Aziz, ataupun itu nama panjang, nama pendeknya adalah A to Z. Okey, macam mana boleh dapat A to Z tu? Okey, ceritanya dulu sebab Abel Leh ni, kan, keluar Kelantan sikit. Abel Leh ni, A to Z ni, dia dulu pernah menganggotai sebuah kumpulan band boys bernama A to Z. Kan, masa tu sekitar tahun 90-an lah, ujung-ujung 90-an, daripada start 95 lah sampai habis kontrak 2002 dengan Sony Music Malaysia. Okey, dan antara kejayaan-kejayaannya adalah mana dia? Inilah, dapat kategori pop rock, muzik-muzik juara lagu Itik Gambar Gambar tahun 97. Okey, tahun 97. Dan ini Best Song of the Year RTM, Pujaan 10 Nescafe. Lagu dia adalah Berdendang, Ling 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 Tegeling Geling. Okey, dua lagu. Itu lagu juara lah. Sementara lagu lain yang pernah menjadi siulan anak muda kita adalah Darjat dan sebagainya lah. Okey, Dua Jiwa Dua Benua, Copycat, Bang Boom Bang, Iyoko, kan, Iyoko, macam-macam lah. Okey, kita lupakan tentang apa ni, pencapaian dalam bidang muzik dulu lah. Okey, itu dulu. Kalau dulu orang tanya, siapa lah itu Z? Dia adalah seorang anak muda yang menganggotai kumpulan itu Z, berkecimpung dalam dunia muzik. Okey, selepas habis kontrak, apa Abel buat? Okey, masa tu dah berumah tangga. Yang pertama dululah kan, yang pertama pernah 2 kali berumah tangga. Jadi itu pun mengajar juga, itu pun pengalaman juga. Nanti kita ceritakan bab tu. Okey, selepas habis tu Abel cuba mencuburi banyak jenis-jenis perniagaan lah. Daripada yang besar, bermodalkan besar 100,000, sampailah yang kecil-kecil sampai ke tahap networking, buat multi level, macam-macam dah cuba. Okey, tak semuanya berjaya. Ada yang strike dapat duit, ada yang gagal, ada yang rugi, pernah rugi sampai ratus ribu juga kan. Itu adalah pengalaman. Okey, itu pengalaman. Okey, sebab ada catatan ni kat sini tu, yang tengok mata ke bawah tu kan. Okey, so umur lupa nak beritahu. Umur saya dilahirkan pada tahun 1969. So bermakna tahun ni dah 52 tahun. Nampak muda? Okeylah, alhamdulillah, rezeki kan. Okey, itu pun ada cara dia macam mana nak nampak macam tu kan. Okey, dan bidang sekarang ni, kalau ditanya bidang sekarang, dia lebih kepada perniagaan lah. Okey, lebih kepada perniagaan. Okey, apa jenis perniagaan yang saya cuburi? Okey, sebelum kita dilanda pandemik, dia orang muzik pula, orang meniaga ni, yang betul-betul minat meniaga lah, dia kena kategorikan meniaga dia. Yang pertama, yalah, saya bukan meniaga besar-besar, pernah lah juga tapi gagal kan. Jadi meniaga kecil-kecil ni pun dia kena kategorikan perniagaan tetap. Macam orang kerja tetap, kerja sambilan. Okey, orang meniaga pun sebenarnya kena macam tu. Korang kena ada satu bisnes yang kau rasa itu adalah pendapatan tetap kau. Macam tu. So macam saya ambil PA system. Saya buat PA system, saya buat event. Itu adalah perniagaan tetap, perniagaan tetap. Okey, perniagaan tetap. Walaupun perniagaan tapi kita letakkan perkataan tetap situ. Maknanya itu adalah perniagaan yang kita akan bawa lah sampai mana. Walaupun apa keadaan melanda sekalipun, at the end kita will back to itu tak boleh tinggal lah, macam tu kan. Dan barang-barang dia, modal-modal yang kita dah keluarkan, barang-barang masuk, yalah, bila buat PA system mesti ada sound system, mesti ada macam-macam barang lah kan. Barang-barang yang kita dah beli beribu-ribu harga tu, jangan dijual, biarkan di situ. Okey, walau dalam keadaan apa pun, biar. Macam contoh sekarang tengah pandemik kan, tak ada job kan, it's okay, biarkan, letak tepi dulu. Okey, itu perniagaan tetap kita. Itu adalah perniagaan tetap saya lah, Lain to Z. Dan of course, saya juga masih lagi menerima undangan menyanyi kadang-kadang, jadi MC. Itu
itu pun saya letakkan dalam kategori yang tetap walaupun dia sekali kan. Okey, tapi itu tergolong dalam kategori perniagaan tetap line to Z. Okey. Alright. So apa yang sambilan? Dia mesti ada yang sambilan. Kalau kerja tetap mesti ada kerja sambilan. Okey, yang sambilan ni macam meniaga kecil-kecil lah kan, meniaga kecil-kecil. Contoh kadang-kadang pun macam menyanyi ni pun sekarang dah, dulu dia tetap, sekarang dah boleh jatuh dalam kategori yang kedua lah, kategori sambilan. Sebab dah tak selalu kan. Yalah, otai dah otai kan. Walaupun masih macho man, tak adalah, itu acak je. Okey. Tapi dah jatuh kategori kedua. Sebab dulu fokus 100% dekat itu kan, sekarang dah tak ada. Dia lebih pada perniagaan. Dan itu kadang-kadang je lah, kadang-kadang orang jemput kita pergilah. Itu pun duit juga. Sama juga kalau orang buat kerja sambilan. Dia kerja tetap, contohnya kerja di bank. Tapi sebelah malam dia jual burger. Itu adalah sambilan dia. Sama juga macam saya sendiri pun macam tu juga. Saya buat PA system yang mana kebanyakannya event dia adalah hujung-hujung minggu. Okey, hujung-hujung minggu. Ini masa tak pandemik lah. Masa tak pandemik tu, kalau nak tahu, saya dah buat PA system lebih kurang 3-4 tahun. Okay, setiap bulan mesti ada job. Dan dalam masa setahun tu, daripada bulan 1 sampai bulan 12 dah full. Memang ada je event. So itu adalah perniagaan tetap yang menjana income tetap. Alhamdulillah. Cumanya bila waktu pandemik macam ni, benda yang kita tak duga lah kan. Dia bermakna dalam masa sekarang ni saya telah kehilangan sumber income tetap. Kan. Tapi walaupun kita kehilangan sumber income tetap, bukan kehilangan terus lah, dia put aside first. Okay, tapi kita kena standby dengan keadaan-keadaan sekeliling yang mungkin yang kita tidak duga. Contohnya macam pandemik sekarang. Okey. COVID-19 dan bagai-bagai lah. Okay, contohnya bila perniagaan tetap kita tak berjalan, apa kita perlu buat? Of course kita kena ada sambilan kan, sikit-sikit kan. Okay, so nyanyi pun tak boleh, tu pun kena letak tepi juga. Sekejap lah sementara lah, mungkin kan. So harap-harap kita doakan sama-sama, semoga pandemik ni cepat pergi, cepat berakhir dan kita boleh back to normal. Okay, itu paling penting. Okay, dalam masa kita buat PA system tu, dalam masa saya buat PA system, saya juga ada juga buat benda-benda lain yang kecil-kecil lah kan, untuk backup lah sebenarnya, untuk backup lah kan. Perniagaan yang kecil-kecil, contohnya macam, yelah memang orang tengok, tiba-tiba je kan, kadang-kadang ada kat jalan raya, buat motor, buat delivery, kan. Ada buat benda kecil-kecil lah, standby macam ni, kuih tiram dan sebagainya kan. Ini adalah bisnes sambilan, yang mana dalam sambilan-sambilan pun saya dah jual benda beribu-ribu balang. Benda yang orang suka kan, kadang-kadang orang order sampai 10 balang, 20 balang. Kita kena buat lah. Ini adalah makanan sambilan. Okay, makanan sambilan, kerja sambilan yang saya sedang buat. Dan Alhamdulillah sampai sekarang benda ni berlanjutan. Semalam pun buat hantar 10 balang di mana, di Sri Petaling kan, sebagainya kan. Itu adalah bisnes sambilan. Bisnes waktu terdesak. Waktu terdesak, kita takkan sangka punya bila perkara ni, bila pandemik berlaku dan sebagainya, dan pandemik ni pula berapa lama pula, kita takkan tahu. Okey, jadi standby. Okey, standby dengan perkeadaan pun. Maknanya kita tidak boleh mengharapkan kepada satu benda. Okey, contohnya macam PSM tadi. Kau takkan boleh mengharapkan perniagaan itu saja. So kau kena standby dengan benda lain. Okey. Itu dia So waktu terdesak apa boleh dibuat? Okey. Macam tadilah kan, buat benda-benda macam tu. So memang sekarang ni waktu lockdown sebenarnya kau tak boleh keluar. Tapi kau kena cari bisnes yang masa lockdown pun boleh buat. Kan, selain pada of course kena jaga SOP, kena jaga kesihatan kau orang lah. Itu penting. Maknanya kena jaga betul lah. Once kita cakap kena jaga, kena jaga betul lah. Jangan main-main. Ataupun maksudnya kalau kau buat kerja, kau bukan keluar suka-suka main-main. Ataupun pergi tengok wayang ke, wayang pun tak buka. So bila kau keluar buat kerja, maknanya kau buat kerja lah. Bukan keluar tu suka-suka. Orang mungkin orang lain yang kena tangkap semua keluar tanpa hala tuju, tak boleh kan. Kau kena buat kerja, maknanya kau buat kerja lah. Okey, itu waktu dah terdesak. Alhamdulillah ianya berkesan sampai saat ni. Okey, dan apa yang support? Okey, masa ada duit tu hari, belilah sebiji motor kan. Motor taklah besar mana, 250 je kan. So terfikir benda macam ni kat, nanti kalau ada apa-apa kan, buat PA system pun hujung minggu je. Jadi kadang-kadang bosan. Bila bosan, beli motor sebiji, kot boleh buat riding untuk bawa benda ni. Dan saya bukan seorang rider yang pergi merayau-rayau, berjalan-jalan dengan kawan. Pernah lah, tapi kalau dalam 10 tu, satu lah pergi. Bukan jenis tu. Jadi gunakan kenderaan ni untuk buat kerja kan. Bawa biskut ni, kuih tiram ni dan bagai-bagai kan. Okey.
Bawa lah jual, pergi hantar sendiri apa semua kan. Okay. Sampai keluar melodi lah. Kan? Sampai keluar melodi lah. Lain tu Z jual kuih tiram, riding sendiri bawa jual kan. Okay. Itu alhamdulillah kan. Maknanya orang kenal. Bila orang kenal tu alhamdulillah apa kau buat pun insya-Allah orang support. Okay. Tu dah alhamdulillah. Okay. Cara memotivasikan diri waktu pandemik. Ini sebenarnya berat. Okay. Ini adalah satu perkara yang berat. Bukan senang bukan senang. Okay. Ada orang sampai bercerai-berai. Okay. Yelah, kau sebelum kau kerja, gaji RM5,000 kan. Tiba-tiba kau kena buang kerja. Kan. Kapal terbang pun tak boleh buat, tak boleh nak terbang waktu macam ni, bayangkan. Okay. Maknanya perubahan itu drastik. Bila drastik kau tak boleh salahkan diorang lah. Tak boleh lah. Keadaan memang macam tu kan. Kau akan jadi satu, di mana kau akan jadi mangsa keadaan. Mangsa keadaan maknanya kau ada ni rumah pula menyewa kan. Nyewa pula kat tempat yang mewah kan. Yelah nak jaga standard kehidupan, jangan salahkan dia. Jangan. Nak jaga standard kehidupan. Okay. Itu standard. Itu memang. Sewa sampai 2-3 ribu sebulan. Tiba-tiba kau tak ada kerja. Isteri tak kerja. Agak-agak macam mana? Isteri pula kita dah biasa mewahkan dia kan. Bagi tu bagi ni. Tiba-tiba tak ada duit. Macam mana agak-agak? Itu jadi bercerai-berai. Jangan terkejut. Kalau kita tengok dekat media sosial, dekat berita, kat TV kan, orang terjun bangunan bunuh diri dalam keadaan macam ni. Jangan terkejut. Kan? Itu adalah benda yang sudah diduga apabila berlaku benda macam ni, pandemik. Sepanjang hidup kita, aku berusia 52 tahun, aku tak pernah tempuh benda ni. Even arwah bapak aku pun kalau dia ada nya sekarang ni pun dia pun terkejut, apa benda ni, pandemik ni kan. Kita tak pernah rasa. Inilah mungkin manusia terdahulu pernah rasa, tapi kita tak pernah rasa. Dia berlaku dalam zaman kita, okay? Susah. Ramai orang susah cari makan, okay? Kena buang kerja. Income jadi setengah, income jadi suku. Tak ada income langsung. Rumah menyewa, bayar sewa kereta, bayar kereta bulanan, bayar motor. So, ramai orang kehilangan income atau pendapatan. Jadi macam mana kau nak motivasikan diri? First of all, kalau kau orang Islam, of course, kita kena tahu ada satu bab tu yang mana kita kena belajar sabar. Sabar tu tak ada batas. As-sabru minal iman. Sabar tu adalah sebahagian daripada iman. Kalau iman tu, kalau sabar tu kau tak ada, maknanya iman kau tak ada. Senang cerita tak ada lah. Bukan kurang lah. Senang cakap untuk motivasikan diri. Anggaplah kalau kau tak ada sabar, maknanya iman kau tak ada. Habis. Bila kau tak ada iman, kau apa? Itu menakutkan kita lah. Menakutkan diri aku sendiri kan. Lantak kau orang lah yang lain, orang lain tu nak terima atau tidak, cara kau masing-masing. Tapi aku takut. So aku kena belajar sabar. Jangan nak aku dah confirm aku sabar, jangan. Kita belajar, niat belajar insya-Allah, okey. Kadang-kadang kita terjebak ke terjelebus ke. Terjebak kan. Okey, jadi sabar. Itu nombor satu. Sabar. Kemudian fikir. Okey, relax. Jangan gojo, jangan kelang kabut. Apa macam mana aku nak buat ni kan? Ambil masa sehari dua, relax, tenang. Marah dulu. Kau nak marah ke macam sebelum ni ada video aku juga yang aku cerita pasal nak marah dalam keadaan kan. Marah keadaan tu, hantam je cukup. Tapi lepas tu kau relax. Ambil kepala otak kau ni, kau letak kat luar, kau fikir, kau tengok macam mana nak buat. Fikir apa benda yang kau boleh buat waktu macam ni kan. Bisnes apa yang jalan? Telekomunikasi kan. Apa lagi? Makanan. Okey, penghantar makanan. Okey, online. Ni online masuk bab lain ni. Ini penting. Online business. Okey. Maknanya macam mana kau nak motivasikan diri? First of all, berfikiran positif lah, tenang. Ini walaupun kau tak pernah tempuh benda ni, pandemik ni, tapi kau kena terima ini adalah hakikat yang sedang kita lalui. Sabar, okey? Sabar, tenang, fikir. Okey, dan kalau yang rajin solat apa semua kan, yang rajin berkomunikasi dengan Allah Taala, buatlah benda tu. Daripada tak buat apa, selalu pun sibuk kerja kan. So waktu tak kerja macam ni, kena lockdown, duduk ketika sembahyang lah, solat. Apa salahnya? Tak salah bai. Kan? Mintalah apa saja padaku, Allah Taala kata kan. Ambil lah, minta lah dengan dia kan. So mintakan ketenangan diri apa semua. Yang paling penting sabar, right? Motivasi, okay? Ya, mungkin alah senang lah kau cakap, kau boleh buat itu kan. Kau banyak income, banyak simpanan. Mana kau tahu aku banyak simpanan? Kan? Mana kau tahu aku banyak simpanan? Mana kau tahu aku tak ada simpanan? Ada lah, tapi taklah banyak mana kan. Kalau 2-3 tahun pun habis lah juga kalau tak buat apa kan. Maknanya bersedialah dengan keadaan semasa kan. Of course bila kau ada income sikit dulu kan, sebelum ni kan, kena simpan lah sikit kan, letak lah kan. Letaklah kat mana-mana, kau selit sana selit sini, bank sana bank sini selit.
kan. Lepas tu kalau ada duit nak beli barang, beli cash kan. Apa ni, jangan berhutang semua. Rumah kau nak hutang, kereta kau nak hutang, motor kau nak hutang, sekali kau tak ada kerja, macam ni lah jadi dia. So lupa kan, okey, itu dah keadaan dah berlaku. Mungkin ramai yang macam tu, tapi yalah, mungkin dah berlaku macam tu kan. Sabar. Alright, sabar okey, penampilan. Penampilan usia 52 tahun. Ada yang cakap, abang nampak macam muda lah, relax cool kan. Ada kawan-kawan yang 52 tahun pun dah. Yalah, tu nombor satu, alhamdulillah tu rezeki. Okay, yang keduanya, cara kita berfikir cara kita berfikir. Siapa kata manusia tak ada masalah? Semua ada masalah. Cara kau selesaikan masalah tu, cara kau hadapi masalah tu. Okay, kalau kau terlampau banyak sangat letakkan kau punya kepala dalam ni dengan macam-macam masalah sehingga dia jam dan crack rosak kan. Aku pun sendiri pernah melalui zaman-zaman susah, zaman-zaman keruntuhan rumah tangga. Yang ada sekarang lah rumah tangga kedua kan. Yang pertama dulu hancur, anak tinggal kat UK yang 3 orang kan. Dah 3 orang tu yang isteri pertama kan. Itu semua hancur luluh hati semua kan, fikiran semua kan. Makan masa kat 2 tahun juga. 2 tahun. Tapi aku lari pada keadaan, sekejap pergi ke negara lain, aku berhijrah ke Indonesia, duduk di Jakarta 1 tahun kan. Aku tengok kehidupan kat sana, yang tempat yang orang tak berapa nak kenal aku kan. Aku buat kerja macam-macam kat sana. Okay, maknanya bila dah refresh, dah segar balik, kita balik Malaysia, balik kepada tempat kita duduk, yang orang kenal kita balik, dalam keadaan fresh, kahwin baru, habis cerita. Okay, tu dia. Pernah susah, pernah melalui zaman tu. Itu kesusahan tak ada duit ni nothing. Tapi kesusahan rumah tangga berderai, anak bangun pagi, mana anak aku? Tak kan. Kita tahu-tahu dah sampai UK tak nak balik kan. Itu lain. Okey. Tapi alhamdulillah Tuhan tidak akan menguji seorang itu kalau dia tak mampu. InsyaAllah pegang ayat tu. Okey, penampilan alhamdulillah, cara kita berfikir lah, cara mungkin cara aku bekerja kan. Dan aku juga seorang yang agak taklah jaga sangat tak ada pergi gym sangat lah, tapi aku jaga penampilan aku, kesihatan aku. Okey, macam contoh bila aku nak pergi mana-mana, kadang-kadang aku kena pastikan aku dalam keadaan yang kemas lah. Kemas kan. Kadang-kadang selebek juga, tapi yalah, nampak itulah itu Zack. Sampailah orang jangan sampai orang tak kenal. Dia macam aku pernah tengok siapa berat. Make sure orang tahu kau siapa kan. Yang kenal lah kan. Yang tak kenal tak adalah. Okey, maknanya penampilan. Macam sekarang, walaupun nak buat video simple, pakai blazer sikit kan. So itu penampilan. You will look good to the eyes of your audience kan. Macam itulah kan. InsyaAllah, make sure. Okay, itu. Kemudian kesihatan jaga kan. Macam aku sendiri, aku jenis yang suka macam mana banyak benda yang aku tak boleh makan jugalah. Macam benda-benda yang masing-masing sangat pun tak boleh. Kena pula aku kahwin yang kedua ni dengan si Ain ni, dia jenis minum-minum gas pun dia tak suka. Sebab dia yoga, dia makan yoga semua kan. Yang pertama dulu taekwondo, yang ni yoga elok lah kan. Jadi aku suka, aku duduk dalam kalangan orang yang macam ni kan. Dia orang positif. Jadi aku akan jaga balik aku punya penampilan, aku punya kesihatan, insyaAllah. Alright, so itu dia penampilan dan kesihatan. Okay. Perniagaan online, ini penting. Okay, perniagaan online adalah penting waktu macam ni especially. Ada hikmah di sebalik kejadian pandemik ni. Okay, kalau dulu-dulu orang berebut-rebut buka bisnes besar-besar, buka restoran besar-besar. Contoh kita tengok kedai mamak, dia orang berlumba-lumba. Kalau malam tu penuh kan. Memang sedap lah pada diorang kan. Tapi tiba-tiba berlaku macam ni. Masa ni, okay, jangan panik, relax. Duduk sekejap, relax. Sebab aku sendiri pun masa pandemik tu aku tak ada start sangat pun, aku relax kan. Tengok keadaan semasa apa yang aku boleh buat kan. Jadi waktu macam ni, kalau korang tengok, yang jalan laju adalah online business. Contohnya Shopee, Lazada tu daripada dulu. Tapi waktu macam ni lagi laju. Membeli ni orang tetap akan membeli kan. Jadi korang gunakanlah Stockmat atau media sosial ni untuk berniaga. Contohnya macam kau ada produk kan, kau gunakanlah media sosial. Kau ada kedai kan, kau ada kedai makan kan, buat kat rumah pun tak apa.
gunakan rider, hantar kan. Mana orang order melalui online, itu penting. Dan macam aku sekarang, alhamdulillah aku ada aku ada beberapa rakan yang memang usahawan hebat lah. Okay? Contohnya macam ni tengah buat ni, tengah online ni, tengah buat online ni. Amino ni okey, adalah satu produk kesihatan lah, yang mana dia banyak mengandungi protein kurma, kacang, protein kacang, ekstrak kurma, ekstrak grape dan sebagainya, macam-macam. Ini satu benda yang bagus. So tak nak cerita banyak pasal bakmi, korang boleh masuk ke page Line to Z Amino di Facebook. Nanti ada kat bawah ni kita letakkan dia punya address korang boleh masuk tengok kan. So kat dalam tu ada banyak testimoni dan sebagainya, korang boleh tengok. Check it out baby, check it out. Okay, so ini adalah online. Contohnya macam semalam ada orang order, kita buat satu posting di page Facebook, duduk rumah je orang order. So semua orang boleh tengok kat dalam tu, orang tengok dalam tu kan. So orang akan order kau. So order hantarlah by post. Itu je, itu satu perniagaan online yang waktu sekarang memang bagus. So lakukan. Okay, so lakukan benda tu. Jangan tak ambil peluang lah. Waktu ni lah yang waktu terbaik lah untuk kita memulakan perniagaan. Sebenarnya waktu tengah macam ni, orang lain muka suka buka. Tapi buka kau kena sesuaikan dengan keadaan. Apa bisnes yang boleh. Jangan kau beli kapal terbang waktu macam ni kan. Jangan kau beli restoran orang. Jangan. Relax dulu kan. Cari benda-benda yang apa yang boleh dibuat waktu macam ni kan. Contoh macam ni. Walaupun kecil tak apa. Untung kecil tak apa. Macam ni kan. Sekali orang beli untung lah RM2-3. RM10 tak apa. It's okay. As long as dia satu, dia berkekalan. Okay ni. RM2-3. Kan. Tapi kalau 10 dah RM30. Kalau 20 dah RM60. Hari-hari. Kan. Macam tu kan. So jadikan dia income lah. Kan. Apa income yang selalu datang kan, insyaAllah pada kau kan. Dan online satu lagi. Ini pun aku baru nak menjejaki balik. Ramai orang buat duit pada online, dengan TikTok, dengan YouTube kan. Dengan macam-macam lah, dengan Facebook kan. Sama-sama kita buat. Yang ni pun aku pun nak mula sebenarnya. Kan. So sama-sama itu adalah duit. Macam mana kita nak buat? Pandai-pandai korang lah kan. Macam ni, apa yang sedang aku buat sekarang, aku akan upload di YouTube. Kan. Dia akan jadi satu konten. Kan. Kita buat benda yang sama kan. Dia perlahan sikit. Sabar. Bila dah jadi, insyaAllah dia akan jadi. Okay. Alright. Itu dia. Serba sedikit. Sembang hari ni lah. Okay. Okay. Sambil-sambil tu aku nak bancuh air ni kejap. Mana tadi? Aku nak bancuh air ni. Ni dalam ni ada dia superfood tau. Makanan. Apa panggil makanan. Tambahan. Makanan tambahan. Tapi kalau untuk orang yang suka berpuasa macam Ain, bini aku dia suka berpuasa, waktu sahur tu dia ambil satu, insyaAllah sampai ke petang. Okay, cara nak bancuh senang je lah kan, isi air. Senang, benda senang, simple je. Ambil, jadikan amalan lah. Aku pun dah amalkan benda ni ingat, dah sebulan lah. Bagus. Masuk dalam dia punya shaker. Air banyak tu, air sejuk. Okay, dan koyak kan. Simple je, sedap, rasa nestum. Kan, masuk dah ni. Sambil tunjuk kan. Dan kalau nak dapatkan testimoni, tengok kat dalam page apa ni yang nanti address ada kat bawah ni, nanti aku selitkan. Okey. Kocak. Tu je. Right. Kocak. Minum. Itu je, satu lebih kotak ni. Satu lebih. So info-info semua ada, nanti akan disertakan. Kalau kau tengoklah. Okay, kalau berminat boleh check it out lah. Right. Okey. Sedap. Ini adalah makanan kesihatan atau apa tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Tu dia. Ya, nampak dia macam nestum. Okay, dalam badan kita pun macam tu juga. Apa makanan yang kau ambil, tubuh akan proses dan ambil zat dia. Samalah dah jadi macam ni. Makanan telah diproses, jadilah dia rupa ni kan. So tinggal minum je lah, senang. Alright. Tu dia perniagaan online yang aku baru mula lah. Okay, kalau kau nak sama-sama
nak menjadi ejen ataupun yalah kan, ataupun nak ambil benda ni sebagai makanan harian, okey, ekstra tambahan pada badan kita, boleh lah, hello je. Ataupun kalau kau kaki berniaga, boleh jadi ejen, tak ada masalah kan. So check it out, nanti boleh tengok dalam tu, dapatkan info-info dia. Alright, so tu dia. Dan sedikit nasihat katanya, sedikit nasihat. Ada ni dah cantikkan orang suruh buat ni kan. So ada apakah nasihat-nasihat, sedikit nasihat untuk ni dia punya apa? Dia punya katalog yang boleh tengok sini. Ni dia. Membekalkan tenaga berterusan, memulihkan tisu-tisu badan, membentukkan antibodi, melindungi anda dari stres, melindungi kulit. Ni penting ni. Nampak? Okey. Kan. Okay, superfood.my. Okay, ini adalah satu perniagaan ni. Boleh lah support pun. Support aku pun ya juga. Support badan kau orang pun ya juga. Okay, untuk kebaikan kau orang lah kan. Ini ada dalam ni ada testimoni dan sebagainya. Kat dalam page yang baru buat 2-3 hari lepas tu ada. Itu bagus. Macam-macam video dia. Okay. Ni. Okay. Kira bebe. Sikit nasihat. Nasihat untuk semua orang, termasuk diri aku sendiri lah. Be strong. Okay. Sabar. Buat sesuatu tu kena insyaAllah semoga berterusan. Biar sikit tapi selalu kan. Jangan banyak tapi remuk sekejap kan. Sama kat mana pun 2-3 ringgit sehari. Kalau sehari kalau 10 hari RM30. Yalah, macam-macam lah kan. Macam-macam, ini sikit, ni sikit, ni sikit. Macam ayam kutip sana sikit, sini tak apa. Tapi as long, yang penting ada income. Dan aku ni nak jawa, pantang nak jawa satu je, jangan mati lapar. Jangan sampai mati kelaparan. Itu pantang dia. Maknanya yalah, yang penting makan dulu, kemudian lebih-lebih tu simpan lah. Bukan, yalah, untuk penggunaan lain lah. Yang penting makan. Maknanya jangan sampai kita tak makan kan. Kan, itu paling penting. Okay. Dan itulah dia, cek makan sikit-sikit insyaAllah. Dan pada anak-anak muda kat jalanan sekarang ni pun ramai lah. Aku buat riding, aku naik motor sebenarnya. Aku tengok bukannya lelaki je, budak-budak perempuan pun dah start riding kan. Apa kalau ada modal sikit beli motor, tak ada alhamdulillah. Kenyang nampak. Tak ada modal buat pinjaman kan, apa ke kedai. Yang kedai lah bayar 1 lebih sebulan motor kan. Buat rider kan. Buat rider sikit-sikit, jangan laju, bukan suruh kau rempit pun. Kan, cek income sikit-sikit. Makcik tu bawa basikal, relax kan, kayu kan, buat grab food kan. Sama je. Yang penting dalam keadaan macam ni, pandemik macam ni kan, kau masih boleh keluar cek makan. Cara apa tak apalah. Pilot pun niaga lah sekarang. Bekas pilot niaga turun jual nasi lemak, bekas pilot jadi rider. Tak masalah. Tak masalah. Ni bukan masa dia untuk korang apa hal ni, daripada tu top gila sekarang dia buat motor, buat grab food. Come on man. Daripada kau duduk hari-hari depan komputer, depan handset kan, kau kecam orang sana, kau kecam orang sini kan. Sedangkan kau tak ada apa kan. Nak beli internet pun minta orang kan. Jangan. Okay, so ubah minda, sama-sama kita ubah minda kita. Aku cakap untuk diri aku sendiri juga. Okey, agar kita terus berubah untuk ke arah kebaikan. Ada hikmah di sebalik kejadian ni. Okey, antaranya mengajar kita lebih sabar, reset. Okey, reset balik semua kan. Kalau kita dulu kita tinggal terlampau jauh, bila reset ni banyak perniagaan yang tutup, so kita jalan ke depan untuk kejar orang balik. Okey. Itu dah sedikit yang dapat aku kongsikan untuk hari ni, insya-Allah. Semoga kita berjumpa lagi nanti lain kali insya-Allah. Okay. So support juga perniagaan apa saja perniagaan yang aku buat insya-Allah. Alright. So kalau nak order kuih tiram ni sebagainya boleh lah. Okay, boleh kontak dapatkan info 0169739199. So kalau dapatkan info berkenaan produk amino ni, ada yang panggil Amin9 tapi ada yang panggil amino kan. Okey. Anda boleh kontak 0136777986. Okey. Alright, so ataupun masuk ke dalam LAN itu LANN superfood.my.
Okey. Itu Facebook. Okey. So yang belum subscribe ke YouTube Lain to Z, anda boleh masuk ke www.youtube.com/lanetoz, LANNATOZ. Okey, semoga semua kita dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Sama-sama kita amalkan hidup sihat. Sama-sama kita mulakan langkah yang pertama. Tak kisah apa langkah pun nak buat. Okey. Pilih bisnes yang betul. Biar dia kecil tak apa. Jangan tamak, okey? Kan. Biar waktu macam ni modal kau kecil, kita berniaga dengan kecil je. Kan. Kalau ada modal RM10, ambil RM1 jadikan modal. Jangan kau ambil RM10 tu. Masak, alright? Nanti kita tak ada apa dah. Alright? Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Peace.